keluarga kita, saudara-saudara kita yang dah pergi meninggalkan kita. Yang dah meninggal dunia. Kan? Mungkin ada di antara kita. Ada tak ahli surau ni yang meninggal dunia? Ada. Ada? Laki perempuan? Perempuan. Dan semoga Allah cucuri rahmat ke atas dia. Kan? Allah jadikan kuburnya sebagai taman-taman syurga. Dan semua sekali lah. Dan kita akan menyusul. Kita juga semua akan menyusul. Tak tahu bila, kita tak tahulah. Jadi Alhamdulillah kita bersyukur Allah bagi kita hidup lagi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bagi kita sihat. Ya, kita dapat sihat ni Alhamdulillah. Ya, dapat kita datang ke surau. Ada kawan-kawan kita dah tak sihat, dah tak dapat datang. Kalau kita lihat yang mulia Ustazah Fatimah kita kan, Cikgu Fatimah kita dah tak datang lagi lah. Dah tak dapat datang. Siapa lagi kita? Cikgu Abang dah. Itu lagi dah okey. Ramailah kawan-kawan kita dah, masya-Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ni semua sihat. Jika kita dapat sihat ni Alhamdulillah. Dan ingat kita sihat ni Allah Taala yang bagi. Ya, sihat ni bukan kerana vaksin yang kita ambil. Kita sihat ni bukan kerana mask yang kita pakai. Kita sihat ni bukan. Kita sihat ni Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi. Alhamdulillah. Baik. Jadi hari ini kita masih lagi berada dalam bulan-bulan menyambut keputeraan junjungan mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berada dalam bulan Rabiul Akhir sekarang. Tapi kita maklum kita di Muar ni khususnya kita menyambut Maulid Nabi 3 bulan. Kan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadul Awal, Jamadul Akhir, 3-4 bulan. Ya. Jadi kita lihat sikit antara keistimewaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kelebihan meraihkan Maulid Nabi. Supaya tujuan saya supaya semua kita kat rumah masing-masing buat maulid. Dah buat maulid kat rumah masing-masing? Belum lagi dapatnya, insya-Allah belum lagi dah tu. Kan kena buat ni. Okey, baik. Pertama sekali kalau kita lihat keistimewaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim dan Ibnu Asakir daripada Sayyidina Wahab Ibnu Munabbih berkata, qara'tu ihda wa sab'ina kitaban fawajadtu fi jami'iha. Ya, ini saya baca makna dia. Aku, kata Sayyidina Wahab Munabbih, aku telah membaca sebanyak 71 buah kitab. Banyak dia baca. Kitab mana tu? Kitab yang diturunkan daripada langit. Yang kita tahu kitab tu lah Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur kan. Yang kita tahu dekat tu kan. Banyak lagi kitab-kitab ni yang turun suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul kan. Ya, Nabi ada 124,000 orang, Rasul saja ada 313 orang. Kalau turun pada Rasul saja satu-satu, dah ada 313. Okey, baik. Jadi dia cakap aku, kata Imam Wahab Munabbih ni, telah membaca sebanyak 71 buah kitab yang diturunkan daripada langit. Dan aku mendapati di dalam kesemua kitab tersebut menyebut bahawa Allah Ta'ala tidak pernah menganugerahkan kepada semua manusia. Tak pernah Allah anugerahkan kepada semua manusia. Bila tu semenjak daripada mula dunia ini, Allah cipta hingga ke penghujungnya nanti, yang akhirat, apa yang Allah tak pernah cipta, suatu akal pun yang menyamai tahap akal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Dari tahu dah ada. Satu makhluk, satu manusia yang akalnya kan bersamaan. Lebih lagi kalau kita Rasulullah takkan ada. Sampai kiamat nanti. Walaupun ada orang engineer kan, banyak PhD yang didapat kan. Tetapi kan tak ada yang boleh menyayangi, tak ada. Dia beritahu. Hinggalah dikatakan bahawa Allah tidak pernah menganugerahkan kepada semua manusia
Sejak daripada mula dunia ini hingga ke penghujungnya, suatu akal pun yang menyamai tahap akal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan perbandingan akal mereka dengan akal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akal seluruh manusia. Masuklah nabi-nabi, rasul-rasul alaihi salatu wasallam yang lain. Kan? Ya. Tak bandingkan dengan akal Rasulullah tu seumpama dia seperti sebutir pasir daripada seluruh pasir yang ada di dunia ni. Bukan yang ada dalam lori pasir. Tak. Sebutir pasir tu, itu perumpamaan akal seluruh manusia. Katakan akal nabi-nabi yang lain ada pada sebutir tu ada 99%. Akal nabi-nabi rasul-rasul yang lain. Yang 1% tu agaknya akal seluruh manusia. Daripada Nabi Adam sampai kiamat nanti. Pasir yang lebih dunia ni itu ibarat akal baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Rasulullah ni luar biasa dia punya cerdik. Kan? Sangat-sangat luar biasa. Dan itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menolak sebarang soalan. Ya. Ya. Dia cakap sesungguhnya Nabi Muhammad itu merupakan manusia yang paling cerdik dan paling bernas pendapatnya. Baginda paling cerdik dan paling bernas pendapatnya. Tak ada lagi orang boleh yang ini. Suatu bila apa ditanya saya kepada Rasulullah, Rasulullah boleh jawab. Tanyalah soal ekonomi, pertanian, kesihatan, tak. Apa tu, bab ibadat, bab akhirat. Rasulullah jawab. Tanya bab dalam kubur, Rasulullah cerita. Dalam kubur ni macam ni. Kan jelas pada kita. Tanya Rasulullah, tanya besok kalau ditiup sangkakala ni berapa kali? Rasulullah beritahu. Tiup sangkakala pertama, semua mati. Nanti tiup sangkakala kedua, bangun pula. Berapa jarak di antara satu sangkakala dengan satu sangkakala ini? 40 tahun Rasulullah cakap. Rasulullah beritahu apa tu trompet tu yang tiup sangkakala tu macam mana sangkakala tu. Semua Rasulullah beritahu dah. Dan Rasulullah juga sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala ahli syurga berapa orang, ahli neraka berapa orang. Saudara tahu siapa yang masuk syurga, masuk neraka? Macam tu sekali? Ya. Saya macam tu sekali. Kalau lah baginda boleh beritahu perkara dalam kubur, so tak masih lagi masa Rasulullah hidup, Rasulullah ceritakan secara jelas. Kan? Dan Rasulullah beritahu juga bila kiamat nanti, apabila sudah ditiup sangkakala yang kedua, apabila dibangkit manusia ni, manusia yang mula-mula sekali bangkit, Rasulullah beritahu. Macam mana kebangkitan dia? Kehebatan dia. Semua dah cerita. Jadi, manusia yang paling cerdik atau makhluk Allah yang paling cerdik, yang paling bernas, iaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu keistimewaan. Salah satu keistimewaan Rasulullah banyak. Lagi kita lihat sikit tentang peluh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dikeluarkan daripada Imam Muslim. Hadis daripada Imam Muslim, daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, dakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala indana fa'ariqa wa ja'at ummi biqarutin fajalasat tasallut araqa. Fastaiqaza an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Sulaim ma hadza alladhi tasna'in? Qalat hadza arakun naj'aluhu litibina wa huwa atyabu tib. Masya-Allah. Satu kisah yang menarik bagaimana Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami, rumah Sayyidina Anas ni. Sayyidina Anas ni dia berkhidmat dengan Rasulullah lama. Tak silap saya 10 tahun. Dia dari kecil lagi dia duduk dengan Rasulullah, berkhidmat dengan Rasulullah. Kan. Jadi satu ketika tu dia cakap Rasulullah datang ke rumah dia. Ya, Rasulullah ni orangnya sangat tawaduk. Rumah hamba ke rumah apa dia pergi. Kita tak, kita kan rumah yang standard je kita nak datang. Kalau pergi rumah orang susah ni takut dia minta duit kita pula nanti. Habis duit kita tak ada, kaya kita lah. Nak kalau orang jemput kenduri ke apa semua kan. Kalau rumah orang kaya cepat. Kalau rumah orang miskin, dia beritahu pula. Tak malah Pak Imam, ya saya nak buat tahlil tapi nak beritahu dulu. Makannya kita jamu, apa tu, dia jemput pisah. ITO.
Beritahu awal-awal lah, nanti jangan bising. Agaknya macam mana Pak Imam? Tak apa, kata dia, tak apa. Saya macam sakit perut je petang nanti. Dia kata, rasanya macam tak dapat datang. Tak apalah, awak jalan je lah, terus je lah. Macam tu kita. Tapi kalau orang kaya jemput, Pak Imam, dia kata, saya nak buat kenduri ni. Kita nak buat jadanya insyaAllah, nasi Arab, kambing tanam, kambing timbul. Semua kan. Kemudian kita buat sate tulang. Untuk orang tua macam Pak Imam dan geng-gengnya, kita sediakan bubur ayam. Ya, jemput datang. Buku apa kita buat jaga lepas isyak. Lepas maghrib dah sampai weh. Lepas maghrib sampai. Makan sedap kan. Rasulullah bukan macam tu. Rasulullah ni memuliakan semua orang. Masya Allah. Ya Rasulullah. Kan. Dia cakap kalau orang miskin, para-para janda yang susah tu jemput semua, cepat dia datang. Kita tu balik. Kan. Kita kalau janda muda jemput cepat datang. Janda tua dah kerepot, salam lah. Baik. Jadi pada suatu hari, baginda Nabi SAW datang ke rumah kami. Kemudian baginda Nabi SAW qailullah. Apa tu qailullah? Tidur sekejap sebelum zuhur. Waktu dia. Tidur seketika sebelum zuhur. Jadi sebelum zuhur tu kena bangun lah. Jadi sekarang zuhur pukul 12.58. Pukul 1 lah. Okey, tidur pukul 12 suku tu. Tidur 12.40 ke 12.30 tu bangun. Itu nama dia qailullah. Apa tujuan qailullah ni? Dia nak bantu kita untuk bangun malam. Dengan niat kita nak bangun malam nanti nak buat ibadat. Nak buat ibadat. Kita orang tua macam kita ni dah 50 tahun ke atas ni, bangun malam tu wajib lah. Jadikan wajib bagi diri kita ya. Minta tolong daripada Allah Ta'ala. Dah banyak tidur, jangan macam budak-budak lagi nak cukup tidur 8 jam. Tak payahlah. Nak cukup tidur 8 jam kan. Tidurnya pukul 10, bangunnya pukul 5.30, pukul 6 nak bangun. Alai. Ayah, kita ni kan dah lama tidur dah. Dah duduk 70 tahun, dah berapa banyak kita tidur. Lama dah kita tidur ni. Jadikan bangun malam ni insya-Allah bagi kita wajib masing-masing ya. Wazam. Caranya macam mana kita nak dapat bangun malam ni? Ya Rasulullah ajar sebelum zuhur tidur seketika. Niat. Dia macam orang nak berpuasa supaya kuat puasa dia sahur. Sunat sahur. Tujuan dia sahur tu apa? Supaya nak puasa nanti kuat. Begitu juga kita nak bangun malam ya, kita tidur sebelum zuhur seketika. Dengan niat bagi nanti kita bangun malam. Bangun malam ni dikatakan malam ni, sebelum tu dikatakan malam bila? Malam. Bangun malam ni. Malam ni bila? Bila malam. Pukul 12 itu bila larut malam. Pukul 2 itu dah pagi. Itu benar kau ni. Tak apa dah lama tak belajar. Malam ni bila terbenam matahari sehingga terbitnya fajar, itulah malam. Itulah malam. Daripada maghrib sampai kepada subuh. Masuk subuh tu habislah malam. Jadi kalau kita sekarang eloknya kalau kita dapat bangun 2/3 malam ataupun tak dapat bangun di penghujung malam. 2 jam lagi sebelum subuh. Kan subuh kita katakan pukul 6, mana subuh kita? 5.43. 5.30 lah. Kan? Subuh 5.30, katakan. 2 jam sebelum tu. 4.30, pukul 3.30. Jadi kita bangun 3.30 ke, pukul 4 ke kita bangun. Tu okey. Dah sembahyang, sembahyang sunat wuduk, sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat hajat, ya, sembahyang sunat tasbih, sembahyang sunat macam-macam. Sembahyang sunat witir, yang paling besar sembahyang sunat witir. Malam ni sunat yang paling afdal sunat witir. Tahu tak? Jangan kau sembahyang sunat macam-macam kau lah, sembahyang sunat witir tak buat. Sunat witir yang ditinggal. Dan sunat witir. Kita boleh buat sunat witir ni 2. Sama ada lepas isyak nanti nak buat terus boleh, ataupun kita bangun malam nanti penghujung dia buat sunat witir. Boleh. Mana-mana je dia buat. Jangan tinggalkan sembahyang sunat witir. Dan sunat witir paling ringkas, paling kurang 1 rakaat. Paling banyak 11 rakaat.
Eloknya yang buat satu lah, buat 3. Kalau buat satu je boleh tak? Boleh. Tapi eloknya buat 3. 3, 5. Kalau Imam Ghazali kan tak silapnya, okey. Malam ni 1, malam besok 3, lepas tu dia naik lagi 5, lepas tu 7, lepas tu 9, lepas tu 11. Lepas tu turun macam tu kita. Kita 1, 1, 3. Saya skala. 2-3 bulan 3 kan. Itu 1, 1, 1, 1. Lepas tu tak buat. Lupa kan. Okey, baik. Terus, pada suatu hari Rasulullah ni datang ke rumah kami, kata Sayyidina Anas. Kemudian Rasulullah qailullah. Tidur sebelum zuhur seketika. Sehingga berpeluh sebelum zuhur, masya-Allah Rasulullah ya. Kita bayangkanlah, tahulah Mekah Madinah ni ketika zuhur ni. Allahu akbar. Kan? Mana ada aircon, mana ada kipas masa tu. Zaman Rasulullah tu kan. Masya-Allah. Tidur. Yalah bumbung ni pun daripada berpah-berpah tamar tu je. Kan? Ya, tidur peluh lah. Peluh Rasulullah ni cantik tau tuan. Peluh dia tu macam mutiara. Peluh Rasulullah tu jernih. Dan peluh Rasulullah ni wangi. Macam tu. Peluh dia tu cantik kan. Okey, baik. Jadi pada satu hal, Rasulullah bila tidur dia keluar peluh. Lalu ibunya datang. Dia tengok, peluh ni ya Allah cantiknya, bau wangi sayang. Mak Sayyidina Anas datang, bawa satu bekas. Macam kita satu mangkuk lah, bawa satu mangkuk kan. Dia rautkan peluh Rasulullah, dia raut masuk dalam tu. Dia raut, dia simpan, dia masuk. Peluh Rasulullah. Rasulullah terjaga. Kita tengok, wahai Ummu Sulaim, kamu buat apa ni? Dia cakap, buat apa ni? Dia ambil peluh Rasulullah kan. Lalu dia cakap, ya Rasulullah, peluh ni saya nak gunakan, nak buat wangian. Nak ambil, nak buat wangian. Kerana dia kata wangian yang paling baik sekali. Ialah peluh Rasulullah tu wangian yang paling baik. Ya. Jadi dicampur dengan wangian-wangian lain kan. Jadi paling peluh Rasulullah. Peluh kita boleh buat wangian. Cubalah. Simpan. Kau ambil kapas, aku ajar cara dia. Kapas tu kan, kau tampal dengan setik kat bawah ketiak. Pagi-pagi tu tampal bawah ketiak. Lepas tu kepit. Lepas tu bawa lah pergi kerja bersama. Petang nanti, dia nak mandi, ambil kapas tu. Petang nanti kan, dia simpan dalam botol. Tengok cukup 40 hari. Kau tengok. Kau buka, pakai mask banyak sikit lah, 8 lapis. Buka. Saya rasa cicak-cicak tu jatuh. Rasulullah ni wangi betul. Dia punya wangi lah yang biasa. Baik, lagi. Kemudian, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Pada diri Rasulullah tu terdapat beberapa sifat. Kita kena kenal Nabi kita. Jangan, kita tak boleh cakap ya, kita tak kenal Nabi kita. Ramai orang yang mengatakan dia tak kenal Nabi Muhammad. Alasannya apa? Tak jumpa Nabi Muhammad. Betul tak? Tuan-tuan berani cakap, tuan-tuan tak kenal Nabi Muhammad? Teruk berat tuan-tuan ni. Dah tak kenal Nabi Muhammad. Cik tak kenal, cikgu tak kenal Nabi Muhammad? Kenal. Kenal tak tengok pula. Ya. Kita mesti kenal Nabi Muhammad. Tak boleh alasan kita cakap kita tak kenal Nabi. Kita kenal ataupun tidak kenal, bila kita mati kita ditanya tentang Rasulullah. Ada riwayat mengatakan dia ambil gambar Rasulullah tu, gambar Rasulullah letak depan kita. Pamayat. Siapa ni? Kita tak kenal macam mana? Tuan-tuan, malu kita dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Orang yang Yahudi, orang Nasrani, pendeta-pendeta dia, orang alim dia, mereka mengenali Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Belum lahir lagi. Kan sejarah yang masyhur tentang kita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berniaga ke Syam bersama bapa saudaranya. Siapa nama bapa saudara Rasulullah masa tu? Abu Talib. Umur Rasulullah berapa tahun? Berat korang ni sejarah ni. Macam mana ni? Dah lupa. Malaikat tak mau dengar jawapan tu. Kau ingat dalam kubur ditanya tak dapat? Dah lupa malaikat. Dah lupa, tak apalah. Baliklah ulang kaji semula. Banyak orang ni. Belasah je. Iya. Tuan-tuan kena fikirkan. Dia memang baik. Kan? Umur Rasulullah ketika itu kata ulama 12 tahun lebih kurang. 12 tahun.
Ya, ada jahanam. Boleh terus ke apa tak? Azan dulu ya? Azan, okey. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد وما رب هذا سيدنا Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan usia Rasulullah ketika itu 12 tahun. 12 tahun ya. Baik. Bila Rasulullah nak pergi berniaga ke Syam tu, dan dalam perjalanan nak sampai ke Syam tu, tiba-tiba ada seorang pendeta, nama dia Buhairah tak silap. Ada seorang pendeta dekat Kristian. Orang Kristian. Dia melihat daripada jauh ada satu kafilah. Satu kafilah ni kalau cakap Jawa satu grup. Kat Melayu satu kumpulan. Satu kumpulan orang berjalan kat padang pasir. Jauh lagi. Jauh tak nampaklah muka orang apa tu tak kenal dapat tapi tahu tu orang, kumpulan orang berjalan. Pendeta tu dah tahu bahawa dalam tu ada Nabi akhir zaman. Tuan-tuan tahu. Dia dah tahu dah. Sebab tu yang dibuat persiapan tu. Dibuat persiapan kan, siapkan makan, minum apa semua, dia nak jamu. Dia tahu Nabi tu ada Nabi zaman dalam tu. Macam mana dia tahu? Dia belum lihat lagi. Rasulullah baru 12 tahun. Tanda apa? Bulat. Kan? Dia melihat awan yang mengikuti kumpulan tu. Ada awan tebal ikut je kumpulan tu jalan. Dan dia tahu dalam tu ada Nabi dah. Pendekkan cerita dibuka. Dia bila kabilah Rasulullah ni sampai, kan, dia jemput masuk tempat dia. Ya. Untuk jamu selera. Saya pergi dulu tempat tu. Masih lagi ada dia punya gereja tu masih ada lagi tapi tingkat lantai atas tu dah runtuh. Masa itulah sebelum perang. Ni perang ni kita tak tahulah. Okey, baik. Jadi bila sampai kan dia masuk dalam, semua dah masuk dalam, dia keluar, dia lihat awan tu ada atas pokok, landing kat atas pokok. Dia masuk, dia tanya, tuan-tuan tak mahu nak tanya, semua dah masuk dalam belum? Dah, semua dah masuk kata dia. Kali ada seorang budak lah, ada anak budak tu dia kat kita suruh tolong tengok-tengok barang-barang kita ni kan, barang dagangan ni. Kata pendeta tu dia kat, saya panggil, tolong panggil dia masuk juga. Dia panggil, sebab dia tahu itulah Nabi tu.
Masuk. Bila Rasulullah masuk, Rasulullah masuk, dia keluar, dia lihat awan tu tunggu kat atas pintu dia tu kat atas tu. Dia cakap, inilah Nabi. Kan? Rasulullah duduk sebelah bapa saudara dia, Abu Talib. Kan? Dia tanya anak siapa ni? Abu Talib cakap anak saya. Apa kata dia? Tidak mungkin. Tak mungkin budak ni ada ayah lagi. Nampak? Dia punya kenalnya pada Nabi sampai jatuh lagi. Tak mungkin. Abu Talib mengatakan betul. Bukan anak saya, anak buah saya. Macam tu. Anak siapa ni? Yalah ni Abdullah ayah ni. Betul kata dia. Dia tu kan betul pula. Bondanya Aminah. Ya. Betul? Kata begitu. Lahirnya di Mekah. Ya. Tanya. Saudara cakap, Tuan, ni Nabi akhir zaman. Ni anak buah Tuan ni Nabi akhir zaman. Yang ditunggu-tunggu. Cuma saya nak tambah lagi. Bukan tak percaya, dah percaya. Dia memang ni Nabi. Kan? Saya nak lihat satu lagi, nak kuatkan keimanan saya lagi. Nak lihat khatam an-nubuah je. Belakang Rasulullah tu. Dia nak minta izin. Rasulullah buka belakang. Lihat. Masa tu dah ada cap? Tak. Khatam nubuah ni kata ulama, ada yang mengatakan ketika Rasulullah lahir dah ada. Jadi bila Rasulullah tunggu, dia lihat, terus dikucuk. Dia beri nasihat kepada Abu Talib supaya Abu Talib bawa balik kan. Maknanya dia kenal betul. Banyak lagi lah kisah-kisah. Tuan-tuan kalau cerita Heraklius kenal? Apa Heraklius ya? Rom tu, Maharaja Rom tu. Aku tak pakai, aku panggil Heraklius gitu kan. 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 Bila Tan Sri Abu Sufyan, Tun Abu Sufyan pergi ziarah dia. Sayyidina Abu Sufyan. Abu Sufyan sebelum dia beriman, dia kan orang besar Mekah, Quraisy. Dia telah diutus pergi Parsi, jumpa Parsi ni. Riwayat mengatakan kan, Heraklius ni keluarkan satu peti emas. Buka peti tu, ada macam kain sutera. Dia tulis pada kain sutera. Pada tu ada gambar siapa? Gambar para Nabi. Daripada Nabi Adam sampai Rasulullah. Banyak riwayat sebenarnya. Cerita tentang bagaimana orang-orang Yahudi Nasrani ni kita mengenali Nabi. Diorang kenal betul, bukan kenal main-main. Sayyidina Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu mengatakan, Sayyidina Ka'ab ni orang Yahudi. Dia masuk Islam. Dia cakap, ayahku mengajar aku kitab Taurat. Satu persatu dia ajar aku kitab Taurat. Ayah dia orang alim. Aku pun belajar dengan ayah. Cuma dia cakap ada satu lembaran dalam kitab Taurat tu yang ayah aku baca. Dia baca, dah habis baca, dia tak ajar. Dia simpan dalam peti, dia kunci. Sampai sudah. Bila ayah aku meninggal dunia, kan, aku buka peti tu lah. Bila aku buka peti, tengok apa cerita ni. Rupanya cerita tentang Nabi Muhammad. Lahirnya, namanya, ayahnya, ibunya, pakaiannya apa. Oh, cerita. Sahabat dia macam mana. Bagaimana orang-orang Yahudi Nasrani ni mereka ukir gambar Rasulullah. Kerana kenal betul. Tiba-tiba kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dah hidup atas muka bumi ni 63 tahun. Tiba-tiba kita cakap kita tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak patut kita tuan-tuan, malu kita dekat orang Yahudi Nasrani. Bagaimana kita nak jawab dalam kubur nanti? Orang Yahudi, orang Nasrani, dia tak jumpa Rasulullah. Tapi macam mana dia kenal Rasulullah? Sebab apa orang Yahudi dan Nasrani dia kenal Rasulullah? Bagaimana dia kenal? Dia tak jumpa Rasulullah. Kita cakap kita tak jumpa Rasulullah. Kita tak kenal. Orang Yahudi, orang Nasrani dia tak jumpa Rasulullah. Dia cakap dia kenal. Mengapa? Macam mana orang Yahudi dan Nasrani dia kenal Rasulullah? Kitab le. Dia baca kitab. Dan kitab Taurat, Injil, Zabur, semua suhuf-suhuf yang Tuhan menceritakan tentang Rasulullah. Tu dia orang kenal. Habis kita tak ada kitab. Woi, wajar kitab. Al-Quran satu hal. Itu Sahih Bukhari tu. Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Hajar, Ibnu Hajar kitab ni. Ada kitab daripada Imam Tirmizi daripada Sama'il Muhammadiyah. Menceritakan cara detail tentang baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, di mula kita ambil daripada atas, kepala Rasulullah. Kepala Rasulullah ni macam mana?
Atas kepala ada rambut. Rambut Rasulullah macam mana? Warna dia macam mana? Panjang dia macam mana? Kalau panjang Rasulullah tu rambut dia dekat sampai ke bahu ni. Kalau Rasulullah potong ada sampai telinga ni. Dia potong. Rasulullah sikat macam mana sikat dia? Belah berapa? Dia cerita betul. Hatta uban baginda Nabi SAW pun ada riwayat dia. Berapa helai uban Rasulullah. Subhanallah. Dia kan? Kemudian dia kata apa? Okey tu, dahi Rasulullah macam mana? Kening Rasulullah tu macam mana? Ada riwayat kening Rasulullah ni tak sambung. Ada riwayat mengatakan kening Rasulullah ni bersambung. Di antara dua kening ni ada apa? Contohnya jelas betul. Cuma kita ni tak boleh lukis. Ulama tak bagi, kita tak boleh lukis. Hidung Rasulullah macam mana, mata Rasulullah macam mana, bulu mata Rasulullah macam mana, mata hitam Rasulullah macam mana, mata putih Rasulullah macam mana, pipi Rasulullah macam mana, jambang Rasulullah tu macam mana, janggut dia macam mana. Macam mana kita boleh cakap kita tak kenal Nabi kita? Sebab tak mau baca kitab. Tak mau dekat dengan ulama. Sibuk dengan handphone dia. Sibuk dengan kereta. Kalau kereta, ni Proton X17. Semua dia tahu. Ni berapa punya power, pelak dia berapa, minyak hitam dia berapa. Semua dia tahulah. Yang ni Estema. Yang ni Vampire. Yang ni semua dia tahulah. Nabi Muhammad tak tahu. Teruk kita belasah dalam kubur hati tu. Jangan main-main. Okey. Pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa sifat. Macam ni kita kena belajar baru kita tahu dah ada. Tidak ada satu jalan kata sahabat. Tidak ada satu jalan pun yang pernah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila diikuti oleh seseorang, sahabat mengatakan, melainkan dia mengetahui bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melalui. Rasulullah lalu jalan, katakan ini jalan Abdul Rahman, Rasulullah lalu ke depan. Rasulullah dah sampai tujuan dia. Kita lalu pula. Kita akan tahu jalan ini dilalui Rasulullah. Sahabat macam itu. Sahabat tahu jalan itu dilalui Rasulullah. Melalui apa? Iaitu daripada bau peluh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wangi ataupun bau badannya dia. Bau badan Rasulullah tu pun memang wangi. Kalau dia keluar peluh itu wangi. Bayang kalau wangi tak wangi, kalau lalu bekas dia mesti tinggal. Memang luar biasa. Okey, lagi kita lihat. Tidaklah baginda melalui seketul batu dan sebatang pokok, melainkan batu dan pokok itu sujud kepada Rasulullah. Macam tu? Ya. Ini Nabi Muhammad, bukan calon ketua Menteri Melaka. Bukan governor, bukan YB. This is Habibullah. Kekasih Allah yang paling afdal. Yang Allah beritahu kalau bukan kerana Nabi Muhammad, Allah tak ciptakan Nabi Adam. Kalau Nabi Adam tak ada, macam mana kita nak ada? Kan korang anak bulu betung. Anak batu belah, batu tertengkup. Allah beritahu, kalau bukan kerana Muhammad, aku tak ciptakan Adam. Kalau bukan Nabi Muhammad, aku tak ciptakan syurga neraka. Maksudnya alam ni tak ada. Adanya alam ni dengan Nabi Muhammad. Salah-salah. Itu kalau kita ahli sunnah wal jamaah kan daripada nur Rasulullah tu. Daripada nur Rasulullah tadi jadilah seluruh alam. Okey, baik. Tidaklah baginda melalui seketul batu atau sebatang pokok, melainkan batu dan pokok itu sujud kepada baginda. Kemudian daripada Ibnu Sa'id dan Abu Nu'aim, daripada Sayyidina Anas berkata, kunna na'rifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza aqbala bi tibi rihi. Luar biasa. Kami, kata sahabat ni, mengetahui ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baunya yang wangi. Tuan-tuan faham tak? Ibu faham tak? Sahabat ni dia tahu Rasulullah nak datang, Rasulullah nak datang. Katakan Rasulullah nak datang surau ni. Katakanlah masa tu sahabat ada kat surau ni. Kan? Rasulullah baru dekat sempang ataupun dekat stadium tu, kat sana tu, bau dia sampai dulu dah. Sahabat tengok, oh Rasulullah nak sampai, Rasulullah nak sampai. Subhanallah. Wangi betul tuan-tuan. Dia bukan main-main wangi Rasulullah ni. Sangat-sangat wangi. Sangat-sangat wangi. Yang sangat-sangat wangi. Apabila Rasulullah duduk satu tempat,
tempat tu akan berbau harum berhari-hari. Jadi tuan-tuan, kita boleh gambarkan ketika tu di Madinah khususnya, wangi je. Madinah ni wangi tuan-tuan. Wangi dan cerah. Cerah itu nur Rasulullah. Kalau malam ni dia macam dia cerah je. Rasulullah tu. Rasulullah. Rasulullah tu dia ada cahaya. Kalau Rasulullah datang pada waktu malam, sahabat-sahabat ada waktu malam kan. Rasulullah datang, ketika tu suasana ketika dia macam waktu siang. Macam zuhur, waktu zuhur. Ya macam tu. Iyalah, itulah Nabi Muhammad. Boy-boy tu dah power. Tadi tak? Jadi tu boy-boy. Oh, macam ada kuasa alintar. Ada kuasa apa tu? Bukit. Ada kuasa macam-macam ada kuasa. Tu boy-boy. Belum Ejen Ali. Ini Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad naik melepasi angkasa tu tanpa pakai oksigen lah. Tak ada pakai baju berat-berat tu mana ada. Tak pakai helmet pun. Berdezuk naik menembusi 2 alam. Kau tahu tanya doktor apa tu? Yang pergi naik ke angkasa tu? Dr. Muzaffar tadi dia dia naik. Teruk je pakai baju tu berapa kilo tu berat tu. Berapa puluh kilo, ratus saja tu. Dia berat baju tu. Rasulullah tak. Dia pakai serban dia, pakai jubah, pakai capal je. Stocking tu tak tu. Naik ke atas tu. Melepasi 2 alam. Apa 2 alam tu? Alam dunia dan alam langit. Lepas dunia tu Jabir, lepas langit 7 lapis tu. Daripada sini ke langit tu kau tahu berapa jauh? 500 tahun perjalanan. Sayyidina Ibn Abbas beritahu. Rasulullah beritahu dia. Tebal langit ni, tebal dia 500 tahun perjalanan. Rasulullah tu kan tak tercabut serban dia. Macam tu yang lah. Tu Nabi Muhammad. Dia ingat Nabi Muhammad ni main-main. Orang bodoh, orang kafir saja mengatakan Rasulullah ni manusia biasa. Itu kira kita bilang Nabi Muhammad ni manusia biasa. Itu orang kafir cakap. Orang bodoh, kita orang beriman tak Nabi Muhammad ni ya manusia tapi luar biasa. Tuan-tuan kan dengar bagaimana Rasulullah panggil bulan tu? Bulan tu Rasulullah panggil kam. Belah dia belah ya bulan. Terbelah. Satu duduk kat atas bukit sana, satu bukit. Bulan lah dipanggil. Kalau Rasulullah masa bayi tu, dia tidur dalam buai tu, mainan ni bulan. Kata Ibn Abbas. Aku pelik, aku tengok anak buah aku ni cakap. Dalam buai, dia cakap lah. Bercakap pula dengan bulan. Tengok Sayyidina Ibn Abbas cakap. Dia masuk Islam tu, dia sebab tu. Tengok anak buah dia ni, dia kecil tu kan. Dia tunjuk ke bulan tu ke kanan. Bergerak ke kanan lah. Tunjuk bulan tu ke kiri, bulan tu ke mainan dia. Dan buai Rasulullah, buai dia auto, buai elektrik. Masa tu. Masa Rasulullah tu buai elektrik tak? Dia bergerak ni. Siapa yang gerakkan? Malaikat. Ada malaikat yang gerakkan. Orang tak nampak le. Tu Rasulullah. Rasulullah ni Masya Allah. Tu ya, untungnya kita jadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini sebahagian, banyak sangat kelebihan lagi. Okey. Saya baca sikit kelebihan buat maulid. Biar semua buat maulid kat rumah masing-masing. Buatlah maulid. Sebab apa sekarang ni macam buat maulid ni macam wajib lah, macam wajib. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni dah sibuk buat birthday kat rumah. Masing-masing buat birthday lah. Birthday dia, birthday bini dia. Birthday anak dia. Anak ada 5 orang. Kau bayang anak 5 orang. Dia suami isteri, 2 anak, 5 orang dah 7. 7 bulan woi. 7 kali dalam rumah tu. Kita ambil bulan Januari birthday bapak dia, suaminya. Bulan Februari birthday bininya. Itu kalau bini 1, kalau bini 2 macam aku. Ada 2 bulan. Itu kalau dia tak sama. Tu anak dia pula kan. Ya. Anak dia kan. Tiap bulan boleh katakan selang 2 bulan ada birthday kat rumah dia. Tiba-tiba birthday Rasulullah tak buat. Tak patut kita. Kita sayang anak kita ke sayang Rasulullah? Cakap boleh.
Sudah. Tapi apa yang kita buat? Kita sayang anak kita lebih daripada Rasulullah. Lebihkan selawat, duit kita lebihkan anak. Mana boleh? Lebihkan Rasulullah bisa lebih. Satu ketika Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah. Dia cakap, ya Rasulullah, saya menyayangi Tuhan lebih daripada saya sayangkan ayah saya, ibu saya. Saya sayangkan Tuhan lebih daripada saya sayangkan isteri-isteri saya. Saya sayangkan Tuhan lebih daripada saya sayang anak-anak saya. Saya sayangkan Tuhan lebih daripada saya sayang harta benda saya. Saya sayangkan Tuhan lebih daripada segala-galanya, melainkan diri saya sendiri. Maksudnya saya sayang diri saya, kemudian baru saya sayang Rasulullah. Apa Rasulullah beritahu Sayyidina Umar? Tak sempurna. Tak sempurna iman kamu macam tu. Sayyidina Umar cakap tak sempurna Rasulullah. Tak. Macam mana? Kamu kena menyayangi aku lebih daripada segala-galanya, hatta diri kamu sendiri. Baru sempurna. Macam tu Rasulullah. Ya, sekarang juga kata dia. Sayyidina Umar ni tak tangguh-tangguh. Kalau kita nantilah fikir dulu lah. Kan? Yelah anak kita ni doktor. Doktor pakar pula. Menantu doktor pekong. Kan? Oh, hebat kan? Takkan tak sayang lah. Bagi salam kaut dengan kita seorang kan. Anak 2,000. Menantu 1,500. Salam kaut je tu. Belum kita cakap mak ni macam gatal-gatal tegak, batuk je kan. Rasa badan tak bersedap je. Tu dah lain pula tu salam kaut tu. Tak apa mak nak. Ni kita dah masukkan duit, mak pergi ke KTJ. Nanti kita kontak kawan kita. Bagi jarum yang besar sikit. Mana tak sayang lah. Kita kena sayang Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Okey, baik kita lihat. Sebab buat maulud sikit. Boleh guna dalam 5 minit, 10 minit lagi? Tak apalah, dah lama tak ada kelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dia cakap apa? Saya baca kitab yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abu Bakar Alim. Tuan Guru Haji Abu Bakar bin Haji Hasan. Orang alim muar ni lah. Dia ni pada zaman Tok Kenali juga. Tuan Haji Bakar ni. Anak murid dia terkenal siapa? Tuan Haji Bakar? Tuan Guru Haji Muhammad Yasin. Cikgu Muhammad Yasin. Orang muar ni panggil cikgu. Orang ni kan. Anak murid Cikgu Muhammad Yasin yang terkenal siapa? Siapa? I dah sub daripada tadi dah. You all ni I rasa bukan orang muar. Orang Malaysia. Sebab tu you all pakai mask. Nak sembunyikan. Tak Bangla, Myanmar you all ni. Tak kenal orang muar. Anak murid Cikgu Muhammad Yasin yang terkenal Cikgu Atan. Tu yang suruh. Cikgu Atan kan ngajar situ? Anak murid Cikgu Atan siapa sekarang ngajar? Cikgu Malik. Yang ngajar sekarang Cikgu Ismail. Ya. Teruk orang ni sanad orang alim tak tahu. Cikgu Malik tu dia belajar dengan Tok Kenali. Kalau dekat Melaka Tuan Guru Haji Abdul Rahman. Dia anak murid Tok Kenali. Cikgu Malik tu. Kan? Anak murid Cikgu Malik. Siapa anak murid Cikgu Malik? Yang mengajar? Teruklah kau ni. Tu Ustaz Sulaiman. Ustaz Asbullah. Ustaz Atta. Anak murid Cikgu Malik lah tu. Anak murid. Saya ni kalau dengan Cikgu Malik tu cucu. Saya tak belajar dengan Cikgu Malik. Saya datang, Cikgu Malik dah meninggal. Cikgu Malik meninggal tahun bila? Lagi kau tak tahu. Tak payahlah. Sakit jiwa aku nanya korang ni. Orang alim kena tahu lah. Siapa tengok Google Map saya pagi-pagi. Kita ada Google Map kan. Setiap pagi tu, lepas subuh tu, kita wirid, saya ada fatihahkan kepada orang alim muar ni. Tuan Guru Haji Abu Bakar, Tuan Guru Haji Muhammad Yasin, Tuan Guru Haji Abdul Qasim, Cikgu Atan. Tuan Guru Haji Muhammad Ali Hasan, Tuan Guru Haji Muhammad Saman, dan Habib Abdullah Habib Durrul Al-Bashi. Kemudian apa tu Kiai Fadil bin Abu Bakar. Tahu Kiai Fadil bin Abu Bakar? Astaghfirullahalazim. Macam mana ni? Kau ni kan baca ajakan sini kan?
Kacau lah korang ni. Macam mana nak berkat? Jangan tu. Tadi tu kan tu K. Fadil. K. Fadil ni kat mana? Makam dia? Lagi tak tahu. Kat makam, kat kubur Ustaz. Nu kat lenga, dekat lenga. Masjid Lenga tahu? Kau pergi Masjid Lenga dia kata tu. Itu makam dia. Kalau makam Tuan Guru Haji Abu Bakar, Alim, tahu kat mana? Teruk kau ni. Memang kes parah ni kau ni. Ni kena pakai mask depan belakang. Topi pula dia kata kan. Tuan Guru Haji Abu Bakar, sebelah dia Tuan Guru Haji Muhammad Yasin. Kubur dia dekat-dekat sebelah. Sebelah dia lagi Cikgu Watan. Tak tahu ya, nanti kita buat rombongan nak. Saya bawakan sewa bas. Tak payahlah ambil RM50 seorang. Dia sediakan air madrasah, makan roti. Saya tunjukkan pada keluarga Habib Abdullah, Habib aku. Saya berjari. Okay, baik lagi. Saya baca sikit lah. Sikit je lagi. Supaya kita ada keinginan untuk buat maulid di rumah masing-masing. Dan berkata Sultan Arifin Jalaluddin Asyuyuti, ni imam ulama hadis yang terkenal, wali Allah. Faham tak? Jalaluddin Asyuyuti dalam kitab beliau, apa dia cakap? Tiada daripada rumah atau masjid atau tempat yang dibaca dalamnya kisah maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan, kalau rumah kita rumahlah, kita buat maulid Nabi, dikelilingi oleh malaikat akan ahli rumahnya dan tempat itu, dan dilempahkan atas mereka, atas rumah, tadi kita ambil rumah lah yang buat maulid ni, dilempahkan ke atas mereka oleh Allah Ta'ala dengan rahmat. Ya, dan dikelilingi dengan nur oleh Sayyidina Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat-malaikat lain lah. Kan? Mereka itu, malaikat-malaikat ni, malaikat Jibril AS menselawat atas orang yang mengadakan bagi membaca kisah maulid Nabi SAW. Selawat malaikat kepada kita, apa maksud dia? Minta ampun. Selawat malaikat kepada kita, maknanya kalau malaikat ni berselawat kepada orang buat maulid ni, maknanya malaikat tu meminta ampun. Bayangkanlah Sayyidina Jibril minta ampun untuk orang buat maulid. Tuan-tuan buat maulid kat rumah. Okey, satu. Ya. Kemudian kata Sirul As-Sakati. Ni semua nama ulama-ulama besar ni. Kan? Bukan ulama-ulama kecil, ulama-ulama besar dunia. Barang siapa mengqasad, meniat hendak pergi kepada tempat orang yang membaca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya mengqasad ia akan satu raudah. Raudah ni kebun syurga ya. Daripada kebun-kebun syurga. Kerana tiada ia mengqasad akan tempat itu melainkan ia suka dan kasihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa kasih akan aku, adalah ia sertaku dalam syurga. Tentulah. Maknanya siapa buat maulid ni, kita buat maulid ni kerana kita kasih, sayang kita kepada Rasulullah. Tempat dia dalam syurga lah. Nanti minggu depan insya-Allah saya cerita nak buat maulid ni macam mana cara dia. Minggu depan saya lagi kan? Nanti kita cerita bagaimana Tuan Guru ajar kita nak buat maulid kat rumah kita. Buat rumah masing-masing kena buat. Anak beranak kita je. Jangan orang lain kita panggil anak beranak kita saja. Sekarang budak ni budak dah boleh balik ni. Kalau tidak itu hari action dia. Alah rindulah kat ayah, kata dia. Rindu kat mak. Dia tak boleh balik ni kan. Dia pintu merang je tu. Ni dah boleh balik. Dia balik tak? Dia tak. Kita mak minta maaf lah. Kita ke Langkawi. Kita dah beli tiket awal. Jadi minggu ni tak dapat balik lah. Tengok minggu depan lah. Minggu depan dia jalan tempat lain lah. Kau percaya budak-budak itu? Anak kita ni memang dia tipu kita je. Ya. Masih tak boleh balik. Kita betul-betul rindu masakan emak. Rindu bapak punya apa tu. Bapak pandai pergi Jawa cari ikan segar. Kata dia. Nak kenakan kita kan. Aduh. Dia punya angkat kita tu kan. Bila ni tak balik. Adalah Zan. Ke Langkawi lepas. Ke PD lepas.
Habis ni pusat-pusat peranginan hujung minggu ni, tiap hujung minggu hotel-hotel penuh sekarang. Tapi surau, masjid, saya pergi macam ni lah. Yang ni lah sebelum COVID yang ni, sebab COVID pun dia ada. Itu sebelum COVID pun ramai dulu. Banyak yang dah jalan pun dah jalan. Tak ada pengganti. Tidak ada pengganti. Semua masjid. Kita tak tahu maknanya Allah turunkan balak musibah ni tidak menginsafkan manusia lagi. Diorang takut COVID ni takut mati je. Bukan ingat akhirat. Kan? Takut betul kepada COVID ni luar biasa betul. Ialah kita lihat orang pakai mask tu, pakai mask 3 lapis, 4 lapis, tudung tak pakai. Yang gila je kerja. Kau kan? Tak pakai tudung. Tak dahsyat ke tu? Pakai mask, pakai t-shirt. Betul tak? Macam ke tak? Pakai mask, tak semayang. Mask pakai, semayang tak? Absal. Kita dah sampai, yang Rasulullah beritahu, satu masa nanti Rasulullah cakap, umat Islam ni ramai. Tapi dia macam buih di laut. Dia tak ada nilai. Tak ada erti. Dia diperkotak-katikkan oleh musuh. Mengapa Rasulullah? Kerana 2 penyakit. Satu, hubbud dunia. Kasih kepada dunia. Yang kedua, takut mati. Takut mati. Kita memang disuruh ingat mati. Tahu? Kita orang beriman kan disuruh ingat mati. Apa tujuan ingat mati tu? Suruh ingat mati untuk apa? Supaya buat amal. Patutnya kalau orang takut ke COVID ni, masjid makin ramai. Majlis-majlis ilmu makin meriah. Patutnya macam tu. Tu kesan daripada COVID patutnya. Dia takut betul. Ni tak. Dia memang takut mati tu je. Tengok, orang sebelah pula mati. COVID lah. Kacau lah. Siap habis di spray rumah dia pula. Ambil apa tu? Extension. Apa benda cakap? Sanitation. Aku panggil extension je. Gila, dia basuh tangan ni. Ya Allah. Kan, pergi keluar. Masuk kereta. Bawa sabun tu, kena pokek. Gantung. Basuh sabun. Masuk jawab apa, pegang apa sabun. Alamak. Bagus betul lah. Takut betul mati. Bagus takut mati tu, tapi sebenarnya kenalah buat amal ibadat. Masjid kena makmurkan, surau kena makmurkan. Kan, majlis ilmu datanglah ya. Ni Tian orang tua ni pun dah otak-otak ni, aku pun risau lah. Aku tengok, saya punya pelajar kebanyakan semua dah tua-tua, tell you all. Semua dah geruk-geruk jemaah ahli kubur. Tak apa juga. Habis kalau dah mati semua esok, saya nak ngajar siapa? Saya lambat lagi mati. Jom kita baca selawat. Kita baca selawat lah, tutupkan. Minggu depan kita sambung sikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi rahmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi fadlillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad bi'adadi khalqillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bi'adadi hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad
بعدد قطر الأمطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ورق الأشجار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بعدد رمل الكفار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد هبوب والثمار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد ما أظلم الليل وأشرق عليه النهار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد أنفاس الخلائق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد نجوم السماوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة. وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد غر المحجلين وشفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وآل البيت أئمة الماضين والمشايخ المتقدمين والشهداء والصالحين وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات وأهل الأرضين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن مشائخنا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم عصر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج أمة سيدنا محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya minta maaf pada semua sekalian dan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا